So kita boleh start. Macam boleh lah, slowly boleh kot. Okay. Kita buka dulu majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. So pertama dan selama-lamanya kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau bukan sebab Allah yang izinkan kita untuk jumpa petang ni, tak adalah kita jumpa. Kalau Allah tak izinkan, mungkin kita tengah tidur ke, mungkin tengah busy buat hal lain kan. Tapi kita kat sini Allah izinkan untuk jumpa sekali lagi lah, macam minggu-minggu yang lepas. Yang kedua, kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan sebab perjuangan baginda, kita tak adalah ada kat sini. Kalau bukan sebab perjuangan baginda, mungkin Islam tak sampai pun kat sini kan, kat tempat kita. Dan yang ketiga, kita doakan saudara-saudara kita kat Palestin tu, sampai sekarang tak settle lagi. Sejak berdulu lagi, sejak bertahun-tahun, kita panjatkan doa kepada mereka, kita bagi sumbangan, kita in fact untuk diri kita pun, untuk diri kita sendiri kat Malaysia ni yang tak boleh nak pergi perang ke sana, kita persiapkan diri kita lah. Kita persiapkan dengan amal, kita tabiah diri kita ajak orang lain untuk sama-sama persiapkan diri. Itulah yang sepatutnya kita buat kan, kalau kita tak boleh nak pergi sana. So sebelum saya serahkan kepada Abang Syakir balik, nak kongsi satu hadis daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat menaunginya, dan mereka akan sentiasa akan diingat di sisi Allah. Saja share hadis ni supaya kita ni lah jadi motivasi kepada kita. Sebab kita lepak setiap minggu pun sambil kita belajar, kita baca Quran sambil kita belajar, sambil daripada Quran tu kita tabiah diri kita ambil pelajaran. So sama je dengan hadis ni, semoga jadi inspirasi buat kita lah, sebab Allah janjikan akan turun kepada kita ketenangan dan Allah akan berikan rahmat, dan sambil-sambil kita ni malaikat akan menaungi kita lah. Dan tak lain tak bukan, kita akan sentiasa diingat di sisi Allah. So sama-sama lah kita motivasikan diri kita daripada hadis ni. Tingkatan buat semua dah untuk saya sendirilah. So saya serahkan balik kepada Abang Syakir. Okay, baik-baik. Terima kasih Pak In. Jazakumullah khair semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, so mungkin next time kita akan point lah siapa-siapa untuk memberi sedikit ni kan, mukadimah sesi kita pada mingguan ni. Jadi seperti biasa kita akan sambung. Kita akan tilawah sikit pada petang ni. Mungkin berat sikit lah mata nak tilawah kan, sebab mata berat lah petang-petang ni. Dia punya zat besi tu banyak sangat. Tapi kita akan tilawah sikit nanti. Lepas tu kita insyaAllah akan sambung diskusi surah Al-Kawthar lah yang kita dah mulai pada minggu lepas. Kita cuba habiskan pada minggu ni insyaAllah. Jadi untuk sesi tadabbur ni kita akan sama-sama membaca surah Ar-Rum. Boleh Surah Ar-Rum, muka surat 404. 404 ada 15 ayat. Dua muka surat lah, muka surat pertama dan muka surat kedua, 404 dan 405. Kita ada 8 orang. So setiap orang akan baca 2 ayat. Kecuali orang terakhir lah akan baca 1 ayat. Macam tu kot. Okay, boleh Surah Ar-Rum, muka surat pertama dan muka surat kedua.
So abang baca dulu, kemudian Adib, Aiman, Ammar, Akrami, Uwais, Bain dan juga Imran. InsyaAllah. Sekejap. Ada soalan kat sini Tiba soalan dah kepada adik. Kalau ada baru perasan doa. Kita baca je ni. Nanti Okay. Ha. Auzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khair semua. Kita baru baca beberapa ayat daripada surah Ar-Rum. Ahlan wa sahlan Nazmi. Kita baru tilawah lah. Page pertama dan page kedua surah Ar-Rum. Ataupun surah Ar-Rum lah nama dia kan. Jadi insyaAllah kita ambil sedikit masa melihat terjemahan. Dan open lah untuk sesiapa kongsi ibrah-ibrah yang boleh diambil daripada ayat yang kita baca tadi. Surah Ar-Rum, muka surat pertama dan muka surat kedua. Muka surat 404 dan 405.
Adakah sesiapa nak kongsi mana-mana ayat dulu petang ni? Saya Silakan. saya nak tanya macam yang ayat apa surah Ar-Rum ayat 8. Ayat berapa? Ayat ke-8. Okey. Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja dan tidak memikirkan dalam hati mereka supaya menciptakan langit dan bumi, supaya mereka dapat mengetahui bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ni soalan ke bukan question? Macam soalan. Baik. Jazakallah khair. Jadi ayat ke-8 ni dia dibaca sekali ayat ke-7 lah kan. Di mana Allah nak beritahu manusia ni menilai dengan mata kasar dia bila kita tengok dunia kan. Kita tengok diri kita, tengok orang. Sebab kita ni hanya tahu ya'lamu zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. So kadang-kadang kita tengok burung kan, burung terbang. Kita tengok burung terbang lah secara normal kan. Tapi Allah suruh kita fikir sebenarnya. Dia kata kat sana, ma khalaqallahu samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah sebenarnya Allah menciptakan as-samawat langit dan juga bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya itu illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran. Maksudnya al-haq kasi maksud dia adalah ada sebab, mesti dengan bertujuan. Tetapi kalau kita memandang dengan mata kasar, kita tak nampak tujuan tu. Kan? Tujuan tu hanya kita akan nampak bila kita menelusuri ayat-ayat Allah SWT, Al-Quran. Bila kita menakul, melihat dengan pandangan akal tu, kita akan nampak lah. Takkanlah Allah cuba bayangkan satu orang kan, dia buat kerja dengan begitu bersungguh-sungguh. Mesti ada sebab kan. So, bila Allah dah cipta complete bulan macam ni, bumi macam ni, mesti dia ada, setiap benda tu ada sebab-sebab dia lah. So, Allah nak ajak kita memikirlah, melihat alam tu bukan sekadar burung ni, kucing, tapi semua tu ada sebab-sebab kenapa dia wujud. Jadi nak mengorek ataupun menimbulkan perasaan curiosity kita untuk berfikir bila melihat alam ni, bahawa kita tidak boleh melihat dengan pandangan kasar semata-mata kan. Tapi bila kita tahu alam ni ada sebab-sebab dia, memang ada sebab pun, kita akan datang tu kesimpulan bahawa kalau alam itu ada sebab, kucing ada sebab dia, awan sebab, mesti manusia pun ada sebab dia kan. Tidaklah Allah ciptakan kita ni keadaan sia-sia. Which sebenarnya nak bawa kepada point, kita ni adalah tujuan kita diciptakan kan. Ada tujuan. Bila ada tujuan, dia mesti ada apa nak kata, mesti ada penilaian. Macam mana nak tahu satu benda tu telah capai tujuan dia? Faham ke? Soalan. Kita target, okey, kalau target capai lah kan. Betul. Najmi kata kena uji maksudnya macam mana? Mesti kan ada postmortem lah sebenarnya. Postmortem nak tengok capai tak capai. Kan? Kita uji tu tengok hasil dia lah, apa result dia kan. Tapi dunia bukan tempat nak tengok postmortem. Postmortem tu kat akhirat, betul tak? Dunia tempat kita ni bekerja membuat apa tujuan yang telah Allah set. So Allah nak kata orang yang tak nampak benda tu, dia tak akan beriman dengan hari akhirat. Sebab tu kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara zahir nyata dari kehidupan dunia saja, dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Sebab dia tak nampak dunia ni, oh aku ada tujuan. Dia hanya nampak dia hidup, dia lahir, dia mati macam tu. So Quran datang memberi pencerahan lah. Kalau semua ni Allah cipta dengan kebenaran, ada tujuan, mesti ada ending. Macam tahu tujuan tu capai, dekat akhirat nanti mesti ada judgment day, penilaian. Uwais dah perform, Akrami tak perform lagi. Kat mana nak tahu perform tak perform tu? Dekat akhirat kan. Kalau tidak ada akhirat, dunia sia-sia, betul tak? Sebab habis itu je. Macam
apa bahasa ada burung ni, apa bahasa ada ni, dia habis itu je. Tapi mustahil Allah ciptakan benda ni dengan sisi lain kan. So kita Quran mengajar kita dengan begitu unik menanam perasaan kita ni dunia ni bukan apa kita lihat saja. Dia ada benda sebalik kan tujuannya, dan dia ada hari akhirat di mana semua makhluk dia akan dibangkitkan dan diperhitungkanlah. Actually makhluk lain tak diperhitungkan pun, yang akan diperhitungkan adalah manusia dan jin. Okey ke Uwais macam tu? Okey bang. Okay, baik. Yang lain dia nak share macam awal juga kan nak tanya soalan ni. Saya nak share. Boleh silakan. Saya nak share ayat yang ke-8. The phrase awalam yatafakkaruna fi anfusihim. So this phrase dia kan cakap pasal the disbelievers kan. Tapi the Quran is revealed for the Muslims. So even though it's talking about the disbelievers, we as Muslims pun kena macam have the mindset that this one is also talking about us. So kalau in our time, awalam yatafakkaruna fi anfusihim, kita kena take this reminder. Do we not contemplate about ourselves often? And ever since in this world where there are so many distractions, so many things that we can do, every minute is filled with activities. Kita kena like push for a time when we have to contemplate about everything. Just as a reminder. Okay. Okay. Tapi macam tak dapat nak capture sangat lah yang Aiman cuba sampaikan. Ya, tu apa ni? Give time for us for our minds to contemplate. Kan kita kan always kita ourselves lah ni, diri kita sendiri. Contemplate tentang kita lah sendiri. About ourselves, about everything around us. Kita always in a state of consumption. Kita can leave time to contemplate and to think, to ponder. Betul juga kan, kalau ikut dari segi Arabic dia betul. Maknanya tak tahulah ni cuba nak menggemakan balik apa yang Abang tahu. Maknanya ada kita pun kena contemplate betul melihat memuhasabah diri kita sendiri kan. Tidakkah mereka ni yatafakkaru fi anfusihim kan? Macam tu ke? Ya. Kan? Sebab sebenarnya kalau kita betul-betul study ataupun melihat diri kita pun, kita akan jumpa banyak sebenarnya. Kita akan jumpa banyak rahsia-rahsia kan. Tanda-tanda kebesaran Allah, kita akan rasa aku ni ada sebab hidup. Kita akan actually kalau kita betul-betul melihat pun tanpa tengok alam pun kan, tengok diri kita pun, kita akan trigger banyak persoalan-persoalan. Kenapa aku ceritakan, betul tak aku buat macam ni, kalau aku buat macam ni apa hasil dia. Itu kalau kita betul-betul tafakkarulah, contemplate setiap Aiman. Tadi kita kata alam, kita tengok alam, tapi sebenarnya tengok diri kita sendiri pun banyak sebenarnya yang kita boleh fikirkan, yang kita boleh persoalkan tentang kehidupan kita dengan sekadar melihat diri kita. So Allah tanya mereka ni yatafakkaru fi anfusihim. Memang ada ayat Quran lain, nanti boleh cari surah Fusilat. Siapa boleh cari, Baim kot. Ayat dia bunyi wa fi afaqu fi anfusihim. Tidakkah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah tu fi afaq wa fi anfusihim. Surah Fusilat kot. Nanti siapa jumpa boleh paste kat komen kan. Allah kata tanda-tanda Allah tu ada pada ufuk-ufuk yang luas tu, dan ada fi anfusihim juga pada mereka kan. Tetapi kalau kita tak spend masa dan melihat berdiri bermuhasabah, tak fikir kan, orang tu tak berfikir, dia surface je. So dia tak dapatlah ibrah sebalik penciptaan diri dia tu kan. Tu satu reminder kita lah kan, sebab kita ni kira makin besar kan. Sometimes kita kena pause sekejap, stop sekejap dan contemplate kan, merenung kembali. Kita ni makin berusia, makin capai umur, dulu kita kecil-kecil, kita kena tanya apa sebenarnya. Kita tahu kan Allah ciptakan kita ni sebab apa kan, beribadah, berkhalifah. Tapi kita kena tanya kita, sejauh mana kita telah deliver task tu, task yang telah Allah berikan kan.
Di samping kita ada komitmen lain, komitmen sebagai seorang anak, komitmen sebagai seorang belajar kan. Tapi benda ni adalah dia short term dan dia secondary kan. Komitmen sebagai seorang pelajar akan habis. Dia habis belajar kan. Komitmen sebagai seorang anak, dia taklah 24 hours kena call mak ke. Tapi komitmen sebagai hamba Allah Ta'ala tu, dia adalah datang first. Dan dia tidak ada time, tidak ada penghujung kan. Selagi mana kita hidup, kita adalah committed. Mesti committed menjadi hamba Allah SWT. So perlu pause sekejap dan memikirkan kan, sejauh mana kita telah melaksanakan tugas sebagai hamba kepada Allah SWT kan. Dari aspek ubudiyahnya dan juga aspek menjadi khalifah-khalifah di bumi Allah SWT ni. Ada yang jumpa ke ayat tu? Tak ada. Ayat 53. Surah Fusilat kan, betul. Baik. Okey. Ada lagi siapa nak share lagi daripada yang kita discuss ni, yang kita baca ni? Mungkin seorang lagi ataupun seorang lagi kot ada nak share. Mana-mana ayat nak ditadabbur bersama lah. Kalau ada. Tak ada Tak ada. Abang share sikit lagi kan sebelum kita tangguh dan sambung perbincangan surah Al-Kawthar. Jadi Alhamdulillah kita baca surah Ar-Rum yang mungkin jarang-jarang kita baca lah kan. Maksudnya dia bukan surah yang ada kelebihan-kelebihan tertentu seperti surah Al-Kahfi ke, Yasin ke, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Kalau surah-surah lain tu mungkin kita akan baca pada hari tertentu, tetapi jarang-jarang kita baca surah Ar-Rum. Cuma kalau siapa yang melazimi bacaan maksurat kan, memang ada dalam kompilasi bacaan maksurat, zikir maksurat tu ada ayat-ayat surah Ar-Rum yang dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi. Cuma dia bukan ayat pada ayat kita baca lah, dia ke depan lagi. Surah Ar-Rum banyak menceritakan tentang ayatullah. Ayatullah ni apa? Tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Yang mana tanda-tanda ayatullah ni terbagi pada dua kan. Satu dipanggil ayatul maktubah, ayatul masyhudah. Satu ayat ni dia bukan sentence tau. Bila sebut ayat dia mesti merujuk pada sign. Dalam bahasa Arab dia ayat. Arabic sekejap tanda. Nak tulis sikit sini. Tapi abang akan guna ayat tu lah. So ayat kat sini bukan sentence. Kalau ayat sentence tu Arabic dia adalah jumlah tumbuh nakir. Boleh ya? Supaya tak confuse. So tanda-tanda kebesaran Allah ni terbagi dua kan. Panggil ayat tu maktubah, ayat tu masyhudah. Ayat yang tertulis iaitu ayat Quran ataupun mana-mana ayat lah, kitab sembunyi. Satu lagi ayat yang masyhudah yang boleh dilihat. Surah Ar-Rum menceritakan pelbagai ayat-ayat Allah SWT kan. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nanti kita akan jumpa satu kelompok ayat dia kata wa min ayatillah, wa min ayatillah, wa min ayatillah. Kalau kita baca depan-depan lagi surah Ar-Rum ni. Tetapi manusia dia Allah nak tarik sebenarnya ayat dengan surah ni, nak mengajak orang Arab ketika itu memikirkan tentang ayat-ayat Allah SWT ni, dan mestilah antara ayat-ayat Allah ni apa? Dia adakan hari akhirat. Cuma hari akhirat tu tak nampak. Tapi kalau kita fikir, kita akan rasa logiknya ada hari akhirat. Contoh tadi kan, Allah ciptakan alam ni ada sebab, bukan sia-sia dengan kebenaran. Bila ada sebab, dia mesti ada objektif nak capai, mesti ada penilaian. Which penilaian tu tak berlaku sekarang, dia mesti berlaku dekat hari akhirat. Kan? Ada orang dekat dunia ni dia mati dekat keadaan dia dizalimi. Betul tak? Dia tak diadili dengan adilnya. Tiba-tiba dia mati. So kalaulah mati is the ending, tidak ada hari kebangkitan, kesian dia mati kat sia-sia kan. Contohlah dia kena tuduh merogol, pergi kat court semua, dia kalah. Maksudnya tuduhan tu mahkamah memutuskan dia betul-betul merogol. Maknanya orang yang tuduh tu pandai dah buat bukti ke, make up story sebagainya kan. Tiba-tiba dia kena penjara, hampir dia mati. Tapi sebenarnya dia tak merogol pun. Tetapi tuduhan tu berjaya membuatkan dia bersalah. Okey, faham cerita kan? Kalau tidak ada hari akhirat, apa jadi orang macam ni? Sangat loser lah hidup dia kan?
dan sangat tidak adil Allah Ta'ala kalau tidak ada hari akhirat. So Allah nak kita fikir sebenarnya dengan melihat tanda-tanda ni mesti akan trigger adanya hari akhirat sebagai hari yang membalas segala perbuatan-perbuatan dunia ni yang mungkin dekat dunia ni balasan dia adalah separuh masa kan, ataupun tak sempurnalah. Penyempurnaan balasan tu hanya berlaku pada hari akhirat. Jadi kalau kita mempunyai keimanan yang tinggi tentang hari akhirat ni, kita akan buat sebaik-baik kat dunia ni. Kita tengok alam ni, kita teringat Allah SWT kan. Kita akan memberikan sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah SWT kan. Sebenarnya menarik kan, bagaimana Allah trigger menggunakan surah Rum ni, nak cerita pasal hari akhirat ni. Sebab hari akhirat ni benda yang ke depan tahu, dia adalah benda yang belum berlaku kan. Tapi surah Ar-Rum menceritakan satu situasi kita akan tengok iaitu pada ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat awal-awal tu. Kita tengok sikit latar surah dia. Dia kata kat sini, ghulibatir Rum. Orang-orang Rum telah dikalahkan. Ini adalah peristiwa yang berlaku zaman Nabi SAW. Rum berperang dengan Parsi, Rum kalah. Rum adalah agama orang Romawi ketika itu adalah di mana? Tes sikit. Kristian. Dia adalah agama Kristian betul, tapi mereka di mana geografi ketika itu? Area Asyam kan? Betul, di Syam. Europe. Di Syam, di Jordan, betul tu. Negeri Syam time tu dikuasai oleh Romawi yang agamanya Kristian. Dan dua tamadun besar ketika itu adanya Rom dan Parsi. Parsi ni sekarang apa? Iran. Iran kan, dia Persian. So Allah kata Rom telah dikalahkan. Kenapa cerita ni? What matters ni? Rom cerita kat orang Islam ni sampai masuk Quran ni. Berita tu masuk Quran. Kalah. Semua orang tahu dia kalah dan Quran pun cerita Rom telah dikalahkan. Tapi tengok sama lagi. Di negeri yang dekat sekali dan mereka sudah kalah ni akan mengalahkan lawannya. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'in sini dalam masa tak sampai 10 tahun habis itu. Satu fakta Rom telah dikalahkan. Tetapi ayat ketiga keempat memberi fakta yang belum berlaku. Iaitu satu profesi tak lama lagi dia akan mengalahkan balik Parsi itu. Which benda ni belum berlaku ketika itu. Dia berlaku kemudian. Sebaik saya 9 tahun selepas turun ayat ini, Rom mengalahkan Parsi. Faham? So Quran dia telah mencerita in advance benda yang belum berlaku. Dan benda yang Quran cerita tu eventually berlaku. Okey. Sepatutnya bila orang-orang Quraisy mendengar ramalan Quran ni dah berlaku, dia kena rasa, kena percaya Quran ni. Sebab benda yang belum berlaku, Quran cerita dah berlaku in reality. Faham? Jadi maksudnya kalau betul Quran dalam benda ni, mesti Quran betul bila dia kata akan ada hari akhirat. Walaupun benda tu belum berlaku. Sebab Quran pernah menceritakan benda yang belum berlaku zaman Nabi, iaitu Parsi, Rom mengalahkan Parsi, yang subhanallah. Cumanya, ialah orang tak nak beriman juga kan. Tetapi ayat yang datang untuk men-trigger orang Arab ketika itu menguatkanlah keimanan mereka tentang Al-Quran, keimanan mereka tentang hari akhirat kan. Dan benda sangat penting sebab iman pada hari akhirat ni dah benda yang dia common yang kita cerita kan. Tapi dia adalah core lah dalam kita punya akidah kan. Kalau kita tak beriman dengan hari akhirat, kita mungkin tidak akan buat sebaik mungkin dekat dunia ni. Kita mungkin buat jahat. Kita mungkin tak takut nak mengambil hak orang. Tapi kalau kita tahu adanya hari akhirat, kita takut nak buat salah. Kita tak takut nak ambil hak orang sebab kita tahu nanti ada hari akhirat yang akan kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Tidak akan terlepas sekalipun. Yang datang surah Ar-Rum ini menceritakan begitu banyak ayat-ayat Allah SWT untuk kita sentiasa fikir-fikirkan, renung-renungkan kan. Untuk kita sentiasa memasang diri kita untuk kita melihat ayat-ayat Allah ni dan menanam dengan begitu kuat perasaan, keimanan tentang hari akhirat ni. Ya mungkin sekarang ni kita tahu tapi mungkinlah dia punya percentage keimanan kita tak strong. Dia ada mungkin beberapa indikator yang kita boleh check dari kita ni. Betul tak kita ni dah, macam mana kita nak check percentage keimanan kita pada hari akhirat tu? Ada tak idea nak nilai diri sendiri?
Istiqamah okey. Tapi kita tak boleh kata orang yang tak istiqamah dia tak kuat iman pada hari akhirat kan. Mungkin sebab dia ada masalah lain. Tapi boleh jadi jugalah. Tengok amalan betul. Okey, betul Nazmi tengok amalan kan. Istiqamah mungkin betul juga. Apa lagi? Tengok cara kita cegah kemungkaran. Macam mana kaitan dia dengan iman pada hari akhirat? Berdasarkan hadis tu yang kalau nampak kemungkaran tu kan, cegah dengan, kalau yang kita tahu kalau cegah hati tu paling lemah iman. So Okey. kalau lemah iman kita Faham. Maksudnya saya rasa dia itu merakumi lah. itu measurement iman secara general kan. Dan betul lah dia merakumi iman pada hari akhirat kan. Betul? Betul poin Nazmi tu, poin Fahim tu. Maknanya kadar kita punya cegah kemungkaran tu adalah menentukan kadar iman kita kan. Walaupun hadis tu dah general, iman in general. Betul juga tu. Maknanya orang yang kuat dia percaya pada hari akhirat, dia akan kuatlah menyahut hadis tu. Sebab katalah dia takut nak cegah secara mulut, sebab nanti ada orang akan balas balik ke dia kena apa-apa. Tapi tak apa, dia sanggup menghadapi kesusahan di dunia sebab dia ada percaya di hari akhirat tidak akan diadili kan seadil-adilnya. Nanti kita boleh cari ikut kan. Banyak hadis Nabi menceritakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal Nabi kata kan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Ada beberapa hadis yang meletakkan beberapa kriteria ataupun sifat-sifat yang boleh jadi ukuran kalau orang itu beriman dengan Allah ataupun hari akhirat. Yang kita boleh tengok sama-sama. Itu just nak share lah pada tempat ni. Benda yang kita kena sentiasa ingat-ingatkan tentang hari akhirat kan. Kita akan lebih berhati-hati tak menipu. Sebab tipu kan boleh dizalimi kan. Apa lagi? Kita tidak lokek untuk berbuat baik kepada orang lain walaupun orang tu kita tak kenal. Kadang-kadang kita pilih bulu kan, nak kawan dengan orang ni, nak buat baik dengan orang tu. Sebab kita rasa buat tu kerana dasar dunia. Contohnya Baim ni dia nak rapat dengan Nazmi je sebab dia sekolah sama. Kan? Dia dah satu. Tapi dia tak nak rapat dengan Imran sebab dia ada gap lah kan. Sebab Imran kan gap. Germany A-level program. Tak. Faham tak? Tapi kalau kita ada dasar aku buat ni sebab akhirat kan. Sebab nak dapatkan ganjar akhirat. Dia akan buat baik dengan sesiapa pun walaupun dia tak dapat return dekat dunia kan. Macam kita lah, kalau orang tu buat baik kita, kita buat baik dengan dia. Kalau orang tu tak buat baik kita pun tak buat baik dengan dia. Sebab kita buat baik atas dasar nak reply kebaikan orang kat dunia. Tapi kalau kita ada strong perasaan pada hari akhirat, kita akan buat baik dengan siapa pun. Sebab walaupun dia tak dapat nak reply balik kebaikan kita tahu Allah akan reply. Kan? Dan kita tidak akan terlalu material lah kan. Sebab kita tahu dia akan habis kan. Material akan habis tapi akhirat ni lah tempat yang kekal lah. Ada kisah yang menarik lah sahabat-sahabat Nabi ni, tapi tak sure cerita siapa in detail. Cuma dia punya gist story-nya macam ni kan. Diorang sahabat ni lelaki dan perempuan ni. Bila ada orang hantar macam diorang ni terima macam pemberian daripada pemimpin Islam ketika itu sampai ke rumah mereka. Lepas tu dia kata dekat isteri apa? Kita telah didatangi oleh dunia kan. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya sebab bila datang barang pemberian ke rumah dia tu, dia rasa dunia telah masuk ke rumah mereka. So dia bagi semua. Kisah yang lain adalah apa? Nabi pernah, nanti cek hadis ni Nabi pernah Aisyah kot masak kambing di kuang lah. Lepas tu minta lepas masak tu minta diagihkan kambing tu pada jiran-jiran. Dan tinggal satu portion untuk dimakan kita berdua kan. So Aisyah pun agih lah. Cuma kena cek balik cerita ni agih. Lepas tu Nabi tanya Aisyah, apa yang tinggal kan? Apa yang tinggal untuk kita makan sama-sama ni? Aisyah kata, inilah yang tinggal ni. Apa yang tinggal tu yang paling sedap, bahagian paling sedap. Nabi kata tak, yang tinggal adalah apa yang kita bagi tu. Yang ada ni bukan untuk kita. Faham? Sebab yang kita bagi kat jiran-jiran tu, itulah yang akan tinggal pada kita dekat akhirat kelak. Yang kita makan ni, kita menikmati dia tu, kita tak dapat pun dekat akhirat kelak kan. Tapi dekat apa yang kita bagi ke orang, itulah yang kita akan peroleh lah.
Itu adalah keadaan ataupun sifat yang ada pada seorang yang kuat keimanan pada hari akhirat kan. Which kita nak tanamlah sama-sama kan, nak kena ingatkan. Sentiasa kena ada mindset kita buat benda tu bukan kerana balasan dunia. Bukan kerana sebab belajar tempat sama ke, asal negeri sama ke, tapi buatlah kerana keimanan yang mendasar pada hari akhirat kelak kan. Jadi surah Harun turun untuk surah Rum ni datang untuk install baliklah pemikiran ataupun keimanan pada hari akhirat. Dia turun pada tahun-tahun awal di Mekah kan. Itu satu poin lah kan. Ada poin-poin lain yang kita akan bincang pada kali yang lain insya-Allah kan. Wallahu a'lam. Kalau mungkin boleh share sedikit poin lain daripada surah ni ialah dia sangat menarik. Kenapa peristiwa Rom dikalahkan ni dia masuk dalam Al-Quran pada tahun-tahun di Mekah. Dalam keadaan para sahabat ni bukannya pemimpin-pemimpin kan. Sebab surah Ar-Rum surah Makiyah. Kenapa ketika di Mekah dalam keadaan tengah menyorok, tengah struggle dengan Quraisy, Allah cerita peristiwa besar, iaitu peristiwa politik yang sedang berlaku di Rom, di Parsi. Jadi seakan-akan Allah SWT sedang membina mindset para sahabat kan, untuk ambil berat tentang isu-isu yang sedang berlaku di luar ni. Sebab nanti mereka ni akan menjadi pemimpin, akan menjadi player utama dunia kan. So diberi mindset awal, exposure awal untuk ambil tahu tentang urusan-urusan umat di luar sana. Itu yang pertama kan. Yang kedua ialah kerana bila Rom menang nanti, ia merupakan satu kegembiraan bagi orang Islam. Walaupun Rom tu Nasrani. Sebab kedua-dua Romawi dan Parsi bukan orang Islam. Tetapi sebabkan Rom adalah Nasrani, dia agama Samawi, so kita dekat dengan mereka, kita merasai kegembiraan di atas kemenangan mereka. Faham ke? Kerana kita masa dekat dengan hubungan Samawi tu. Kalaulah Nabi ataupun sahabat ni dididik untuk rasa gembira dengan kemenangan Rom, which bukan Islam pun, tapi sebab persamaan Samawi tu, apatah lagi kalau sama orang Islam. Dan kalau orang Islam tu diuji, ditindas, kita akan merasa sangat sedih kan. Sebab itu adalah Islam. So sama seperti berlaku dekat Palestin sekarang kan. Islam ni dia mendidik kita ni untuk merasa dekat dengan pertama agama Samawi. Tapi yang lebih penting lah sama kita lah, sama Muslim sendiri. Setiap Muslim tu dia perlu cakna pada sama Muslim kan. Kalau ada saudara-saudara Muslim mereka lain yang dicubit, yang ditindas, yang dianiayai, ia merupakan satu penganiayaan pada dia jugalah. Jadi ini nak berdelik lah dengan apa yang berlaku kat Palestin sekarang kan. Seperti mana Dr. Baim dah intro tadi, kita walaupun ketegangan tu dah berakhir, tapi perjuangan Palestin belum berakhir kan. So kita tak nak kita punya concern, peduli umat tu dia berakhir dekat genjatan senjata tu. Bila adanya ceasefire tu dia berakhir. Tapi dia perlulah sentiasa subuh, sentiasa berterusan kan. Sentiasa menggali sejarah dia, sentiasa ambil tahu dan menyebarkan info-info ni lah. Sebagai tanda kita ni sayang mereka kerana mereka adalah rakan-rakan saudara-saudara kita seakidah dengan kita kan, seakidah dengan kita kan. Seperti mana sahabat-sahabat dianjurkan ambil tahu tentang peristiwa antara Rom dan Parsi kan. Walaupun dari segi akidahnya jauh. Sebab mereka bukannya akidah yang sama kan. Allah Alam, cukup sedikit nak share daripada surah Ar-Rum pada petang ini. Maaf lah kalau panjang sikit kan. Okey ke? Ada siapa nak tambah lagi? Okey. Samawi bermakna agama tu datang daripada langit. Sebab orang Rom agama Kristian, Nasrani, yang mereka beriman pada kitab Nasrani kan, kitab apa? Injil. Dia datang pada langit sama lah, sebab tu itu pada Samawi. Abraham dia gentle. Tapi Parsi bukan, dia agama Majusi yang betul-betul agama ciptaan manusia. Nasrani ni asalnya agama Samawi, agama langit tetapi diseleweng kan. Faham tak? Kita ada, dipanggil pivot point tu, persamaan dekat Samawi tu.
Belajar ke sekolah dulu agama Samawi ni? Belajar masa tasawuf. Jadi kita rasa dekat dengan orang Rom sebab kesamawian tu. Kesamawian je, tapi sekarang ni tak kan. Sekarang dia Samawi jugalah tapi dia jauh lah sekarang. Sebenarnya point dia, kalau sesama Samawi pun kita rasa dekat, apatah lagi kalau sama Islam lah. Kan? Sebab zaman Nabi, akhir sekali, Nabi perang pun sama dengan Rom tu kan, berperang pun. Cuma ketika di Mekah tu dia gembira sebab kedekatan hubungan Samawi tu. Tapi dia bukan Islam, sebab itulah ketika di zaman Madinah, Islam memerangi Rom kan. Sebab Islam menang lah. Maksudnya Islam tu yang betulnya. Cuma sebab dulu tu Samawi dia rasa dekat. Faham ke Imran? Boleh ke? Sambil je muka. Sebab dia Injil, kita tak langit. Kitab. Sebab sumber tu. Yahudi pun Samawi juga kan kalau dia betul-betul pegang pada Zabur tu. Berbanding Parsi, Majusi yang memang sembah api, tak ada kitab yang turun ke langit, so dia tak Samawi ni. Baik. Okey, tak apa. Tapi itu poin selingan je lah nak cerita tentang surah ni datang untuk mendidik kita tentang keimanan pada hari akhirat lah kan. Untuk sentiasa merenung diri kita, merenung alam-alam, merenung ayat-ayat Allah SWT ni dan menanam perasaan takut dengan kebesaran Allah SWT dan yakin bahawa adanya hari akhirat lah kan. Nanti bila baca habiskan surah Ar-Rum ni, kita akan jumpa banyak sangat ayat Quran yang menyentuh tentang ayatullah ni. Ayatullah ni bukan ayatullah pemimpin Lebanon tu. Ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah SWT kan. Yang perlu kita sentiasa tengok dan amati dan ambil ibrah daripada ayat-ayat Allah SWT ni lah. Yang ada dua kan, iaitu yang maktubah, yang tertulis dan juga yang masyhudah, yang boleh dilihat. Setengah orang ni banyak memikirkan tentang bila berbincang tentang akidah ni, orang banyak berbincang tentang zat Allah SWT kan. Allah macam mana, dia duduk macam mana. Kan ada isu yang panjang kan, istawanya, dia ni ada tangan ke tak, dia macam mana kan. Sedangkan kalau sebenarnya kaedah yang sepatutnya ataupun the right approach untuk kita mendalami akidah ni bukannya dengan memikirkan zatullah kan. Tetapi itu ada kata-kata kan, tafakkaru fi zatillah walakin tafakkaru fi khalqillah kan. Kalau kita nak kenal Allah Ta'ala, bukan dengan memikir, berbincang, berdiskusi tentang zat Allah SWT. Sebab kita tak mampu pun nak bincang itu. Kerana Allah tu dia bukan macam kita. Dia bukan makhluk kan. Dia adalah satu entiti yang tak boleh kita fikirkan. Tapi kalau kita nak menanamkan keimanan kepada Allah Ta'ala, maka fikirkanlah pada khalqillah, ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala lah. Which is ayat-ayat Allah Ta'ala kan. Kerjaan langit dan bumi, burung-burung, tengok kucing, comel, semua tu kita akan tengok tu, kita kena rasa semua itu adalah kehebatan, kekuasaan Allah SWT kan, yang sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah SWT bila kita betul-betul memikirkan khalqillah lah, ciptaan-ciptaan Allah SWT. Baik itu cukup nak share pada petang ni surah Ar-Rum yang kita baca sedikit sajalah sebagai berapa lah ibrah yang boleh kita ambil lah. Jadi nak sambung lagi kan sedikit minta maaf lah kalau rasa tak boleh je nak off sesiapa yang saya tak boleh kan. Kita akan melihat kembali perbincangan surah Al-Kawthar. Lepas habis ni baru kita settle lah soalan-soalan yang diajukan oleh semua. Nampak ke slide tu? Okey. Sebelum ni kita dah tengok surah Al-Kawthar ni pada bahagian yang pertama lah kan. So kita nak sambung sikit. Iaitu kita tengok sebelum ni latar dia turun ketika awal Mekah, di mana specifically turun ketika Nabi SAW diuji dengan diskusi. Ketika Nabi SAW ni diuji dengan kematian anak-anak lelaki baginda, iaitu Abdullah dan Qasim. Jadi
dia telah pun diejek lah oleh orang Quraisy, terutamanya Abu Lahab sendiri, yang telah menggelar dia sebagai Batara Muhammadan. Muhammad telah terputus hubungannya, telah terputus keturunannya kerana telah kehilangan anak lakinya. Sebab bagi orang Arab zaman Mekah dulu, legasi, kepimpinan, kekuatan family itu dia dinisbahkan pada ramainya anak-anak lelaki. Kalau ramai anak perempuan bukan satu kebanggaan, tapi bila ada ramai anak lelaki, ia merupakan satu kebanggaan bagi mereka kan. Sebab itu tokoh-tokoh besar Quraisy ni mereka jadi tokoh yang hebat, jadi bongkak sombong kerana mereka ada ramai anak lelaki. Bahkan atuk Nabi sendiri iaitu Abdul Muttalib pun ada ramai anak lelaki kan. Walaupun dia tak sombong tapi dia jadi hebat tu sebab family dia besar kan, dia ada ramai anak lelaki. Siapa lagi tokoh lain yang kita tahu yang ramai anak lelaki? Tahu ke? Ada idea? Siapa lagi? Umar Al-Khattab. Okey, Umar Khattab betul ke ramai lelaki? Siapa lelaki dia? Tak, ni dalam kalangan Quraisy yang jahat-jahat tu, siapa lagi yang ramai anak lelaki yang dia rasa strong sebab dia ada family yang kuat? Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal, betul. Betul ke ramai lelaki dia kan? Ni main sebut je kan. Abu Jahal adalah lelaki ramai juga. Antara ramai juga lah Khalid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu bapa pada Khalid Al-Walid. Bapa dia ni antara top lah yang musuh Nabi. Al-Walid bin Al-Mughirah ada belas-belas ke 10 anak lelaki saja. So jadi strong lah bila ramai lelaki ni kan. Contohnya hari ni orang rasa strong bila dia ramai follower kan. Rasa bangga lah sebab dia follower akan backup dia. Kalau dia buat benda huduh, dia buat benda teruk kat social media pun ada follower yang akan tolong cover dia kan. Ataupun politician ada follower sebagainya kan. So ujian-ujian yang Allah berikan kan. Bukannya salah kalau kita ada ramai anak buah dan follower, tapi dia boleh mencenderungkan orang tu untuk jadi sombong dan bongkak kan. Okay, itu berlaku dekat zaman Arab dulu lah. Mereka ni bangga dengan anak lelaki. So bila Nabi hilang anak lelaki, Nabi digelarlah Batira Muhammad al-Lail. Muhammad has become childless this night, or he is cut off from root. So bila Nabi diberi tuduhan macam ni kan, diejek, datanglah perasaan sedih, maka turun surah Al-Kautsar dalam suasana itu untuk meregakan perasaan Nabi SAW. Kita tengok kan part awal ni. Kita tengok ayat pertama. Hari ini kita tengok sikit iaitu cerita tentang Al-Kautsar. Jadi Allah kata inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama untuk menceritakan Nabi bahawa instead of Nabi memikirkan tuduhan, celaan itu, cuba fokus pada apa yang telah diberikan oleh Allah SWT iaitu Al-Kautsar. Kan? Macam kita kan. Kalau kita tengok benda yang negatif, kita akan nampak negatif. Tapi kalau kita zoom dekat benda positif, benda yang kita dah ada tu, kita akan rasa tenang walaupun kita diuji. Betul tak? Contohnya kita tiba-tiba kita kena COVID kan. Mesti kita akan rasa Allah kenapa lah aku macam ni. Tapi cuba kita bayangkan kita ni banyak sangat nikmat Allah bagi kan. Allah bagi kita nikmat pandai bercakap, pandai apa lagi dapat scholarship, mak ayah yang soleh-solehah, family yang baik. Tiba-tiba COVID-1 tu jadi semua nikmat-nikmat lain kita rasa tak nampak dah. Kerana satu ujian itu ujian COVID kan. Sama lah dalam kes ni Allah Ta'ala nak mengalih pandangan, perasaan dan keprihatinan Nabi tu daripada melihat peristiwa dia hilang anak ni kepada banyak nikmat-nikmat lain telah Allah berikan pada dia dan juga pada sahabat-sahabat yang lain kan. Sama macam kita lah kan. Sometimes kita ni terlalu dialih perhatian oleh sedikit ujian yang Allah berikan. Kita menutup pandang kita tentang kelebihan-kelebihan lain kan. Contoh apalah, kucing mati kan tu sedih kan. Padahal banyak lagi benda lain yang kita ada yang kita tak syukuri pun lagi kan. So apa tu Al-Kautsar? Kita dah discuss hari tu. Dia Al-Kautsar secara dia general lah kan. So setengah ulama dia membagikan Al-Kautsar tu berdua lah, satu di dunia, satu di akhirat. Yang di akhirat tu sudah merujuk pada mata air dan juga sungai Al-Kautsar. Seperti yang disebut oleh hadis Nabi SAW kan. Tetapi Al-Kautsar ini dia general pada ayat ini. Dia tak ada specifically hanya merujuk pada telaga ataupun sungai itu saja. Tapi Al-Kautsar itu merujuk pada nikmat-nikmat yang banyak. Kan? Kita dah bincang itu. Kautsar itu datang daripada perkataan banyak yang superlatif, yang banyak, yang sangat banyak. Perkataan biasa orang guna kathir, banyak kan, ataupun akthar.
Tapi bila sebut Kautsar tu dia adalah banyaknya kebaikan yang sangat banyak, yang melimpah-limpah. So itu Al-Kautsar. So apa Al-Kautsar yang Nabi dapat? Setengah mufassir dilistkan banyak kan. Kelebihan-kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Itu Nabi ni ada akhlak yang baik, kedapat kenabian merupakan satu nikmat. Diberikan Al-Quran merupakan satu nikmat. Allah bagi Nabi ni apa? Tauhid kan, mengenal Allah Ta'ala satu nikmat. Didampingi oleh malaikat satu nikmat. Nama yang barakah satu nikmat. Dan diberi nikmat apa? Nabi sampai ke Islam tersebar, Islam tu maintain sampai hari ini, itu merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Okay, itu Al-Kautsar. Kita lihat ayat seterusnya. Jadi, dah dapat banyak nikmat-nikmat ni, apa pula penghalaan Allah SWT kepada Nabi ni? So, banyak Kautsar. Sekarang nak buat apa? Maka datang ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Fa ni dia lah merujuk pada dia ada kaitan dengan ayat sebelum lah kan. Dari segi bahasa dia adalah dipanggil apa litartib wala tartib. Tak apalah detail pula teknikal kan, tapi nak ceritanya fa kat sini dia adalah sebenarnya macam mana nak cerita dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Dia macam hence, maka satu arahan yang datang due tu yang sebelum tu. Faham ke? Penghubung. Arahan tu datang sebab macam mana adik? Faham? Macam penghubung ayat dia yang sebelum. Yang sebelum. Kalau dia tak, maksudnya Allah minta Nabi hence ni, oleh itu buatlah ini ni kerana sebelum tu. Contoh kita tengok fa lah ya, penggunaan fa ni dalam surah Al-Hijr. Kalau kita tengok Al-Hijr ni. Surah yang ke berapa Surah Al-Hijr surah yang ke-15 kan. Tengok surah ke-15, page last sekali. Dia kata mereka mendirikan Al-Quran terbagi pada beberapa bahagian. Kepada sebahagian dan mereka beriman kepada sebahagian, tolak sebahagian. Demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka semuanya pada hari kiamat kelak mengenai apa yang mereka telah lakukan. Lepas tu kata fasda, fa kat situ lah. So due to semua ayat sebelum tu, maka sampaikanlah secara fasda bima tu'mar, sampaikanlah dengan terus terang. Dia adalah kesimpulan kepada Quran tu dia macam menghalakan Nabi dan teta daripada ayat sebelum tu, maka inilah tindakan kita. Inilah action point-nya. Okay. Since Allah dah bagi Al-Kautsar yang banyak, jadi datang ayat ni apa? Fasalli li rabbika wanhar. Iaitu salatlah demi Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Okay. Memang wanhar dekat sini ialah korban binatang tu. Maksudnya korban yang sembelihan tu. Itu dari segi simbolik lah, sebab dari segi tapi korban tu generally lebih luas lah. Maknanya Allah SWT suruh Nabi ni bersyukur kan di atas pemberian Al-Kautsar yang banyak itu, nikmat-nikmat yang banyak itu, dengan cara macam mana? Dengan dua cara lah. Pertama dengan solat sebagai simbol kepada ubudiyah, iaitu ibadah kepada Allah SWT. So dia taklah terikat dengan solat je kan, tapi solat tu adalah simbolik pada ubudiyah. Yang kedua adalah dengan pengorbanan. Maknanya syukur ni dia mesti dua benda ni kan, ubudiyah dan juga pengorbanan. Tidak sempurna sebenarnya kita ni nak menzahirkan kesyukuran tanpa kita berkorban kan. Kalau kita beribadah, ibadah bukan pengorbanan kan. Sebab solat ni biasa je kan, orang solat kan. Tapi berkorban untuk agama tu dia lain daripada solat. Kan? Kalau kita selesaikan semua rukun-rukun Islam yang kita kena buat atas kapasiti seorang individu tu, dia belum tentu lagi berkorban. Betul tak? Tapi korban ni apa? Kena bagi infak dekat Islam, kena sampaikan mesej Islam. Itu barulah elemen pengorbanan. Kalau kita solat je, dia hanyalah satu bahagian je lah. Iaitu kita mensyukuri Allah Ta'ala melalui jalan ubudiyah sahaja kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua lah, yang kita nak buat ni, solat ke pengorbanan ni mestilah li rabbika kan. Mestilah semata-mata kepada Allah SWT lah. Li rabbika tu maksudnya adalah ikhlas kepada Allah dengan cara kepada Allah Ta'ala kan. Kenapa penting li rabbika kat sini? Sebab
Orang-orang Quraisy dulu, mereka juga wanhar, mereka juga berkorban in the sense of menyembelih binatang. Tapi bukannya lirabbika, mereka mengorbankan binatang ternak tu untuk tuhan-tuhan berhala mereka. Kan? Kalau kita kata apa? Kita ni belajar bahawa sesungguhnya ni berkorban kan? Tinggalkan mak ayah, betul tak? Nak pergi Jerman, daripada Perak pergi ke Nilai, satu pengorbanan sebenarnya. Tapi betul ke lirabbika tu? Ke sedang mengejar cita-cita peribadi kan? Satu soalan yang kita tanya diri kita lah kan? Yang kita rasa kita dah berkorban, tapi betul tak sebenarnya kita buat tu untuk Allah Ta'ala? Atau sebenarnya kita ni sebenarnya mengejar aim nanti nak buat rumah banglo besar, nak beli kereta ni, so kita belajarlah. Lepas tu kita rasa kita sedang buat kerana Allah Ta'ala kan? Sebenarnya kita ada niat peribadi di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita buat tu. Yang kita kena check balik kan? Yang kita rasa macam dah buat untuk Islam, tapi betul tak pengorbanan untuk Islam ni? Tapi kalau kita boleh reflect sedikit perjuangan di Palestin hari ni, kan, orang yang berperang Al-Qassam tu, of course dia bukan berkorban untuk diri peribadi kan. Sebab mereka tak akan dapat apa-apa pun, mati kan. Join Al-Qassam ni maksudnya macam merelakan diri untuk mati pada bila masa saja. Mana tidak ada personal interest kan. Mereka bukan berperang untuk hidup, dia berperang untuk mati. Itu baru betul lah kita kata apa? Lirabbika, yang ikhlas kerana Allah SWT. So kita doakan semoga kita pun tergolong dengan orang yang berkorban untuk jalan Islam kan, bukannya membuat pengorbanan-pengorbanan yang besar tapi untuk kepentingan peribadi kan. Sebab tinggalkan family adalah satu pengorbanan kan. Apa lagi kita buat korban, tak makan ke sebagainya lah. Mampu tak? Macam mana contoh orang yang berkorban dalam aspek lain kalau bukan konteks peperangan? Contohlah kita nak buka apa Medan ni kan, ramai dah ikut halaqah dekat Usin. Kita pun hantarlah Usin ni pergi universiti dekat mana-mana kan, Gemusang ke, so diorang pun pindah ramai di situ. So mengorbankan lah kan keinginan mereka kan. Ataupun ramai ke sini asal pada Perak kan. Mungkin kita punya cerita nanti nak balik duduk Perak lah, settle down lah. Tapi sebab keperluan untuk kita berada di tempat lain yang mungkin boleh beri banyak manfaat lagi pada umat itu, kita pun berkorban. Faham ke? Kan? Macam Baim kan, ingat nak balik duduk Perak tapi tak ada lagi ikhwan dekat Gua Niyah, Sarawak kan. So dia pergi dekat Sarawak kan, seorang-seorang kat situ. Korbankan perasaan. Sebab itu boleh kita kata pengorbanan Islam, betul tak? Ataupun Imran kan ambil course engineering tapi demi pengorbanan rasa macam kita ni memerlukan lebih ramai lah orang yang ambil psikologi sebab macam tu lah berkorban lah. Ni cerita je contoh kan. Lirabbika lah. Okay. Dan last kali, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang akan abtar itu, kalau tadi mereka kata Batira Muhammadan, Nabi telah terputus. Dengar ke lagu ni, makul tu? Dengar sikit-sikit. Banyak gangguan kat sini. So Allah kata yang terputus bukannya Nabi, tapi yang terputus itu adalah musuh-musuh Nabi kan. Walaupun Nabi telah kematian anak lelaki dia, tapi legasi, pahala, apa yang telah Nabi bawa tu tidak akan terputus. Tapi mereka lah yang terputus. Itu apa? Allah dekat ayat ini Allah nak cerita apa, kata mufassir musuh-musuh Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa kesan. Ukuran-ukuran Allah berlainan dengan ukuran-ukuran manusia. Ukuran apa ni? Aspek putus saja kan. Tetapi manusia sahaja terkeliru dan tertipu apabila mereka menyangka bahawa ukuran mereka lah yang menentukan hakikat-hakikat segala perkara. Di hadapan kita terpampang contoh yang diterangkan dalam ayat ini sebagai contoh yang jelas dan abadi. Di manakah tokoh-tokoh Quraisy yang mengajak Nabi SAW dan dengan ejekan-ejekan hina dan menarik hati ramai. Ketika itu mereka menyangka bahawa mereka telah berjaya menghancurkan Nabi dan menyekat jalan dakwahnya di mana mereka sekarang. Di mana nama-nama mereka dan kesan-kesan peninggalan mereka dibandingkan dengan nikmat-nikmat kebajikan yang melimpah ruah yang dikurniakan pada Rasulullah yang dicapkan mereka sebagai manusia yang terputus keturunan itu. Faham ke dia kata? Dia kata dulu mereka kata Nabi terputus. Tapi cuba kita tengok hari ni. Mana mereka? Mereka yang terputus kan? Tak ada tak generasi apa? Keturunan
Abu Jahal. Adakah lagi orang baca tulisan Ustaz Abu Jahal hari ni? Tak ada kan? Tapi hari ni orang baca hadis-hadis Nabi. Maknanya hadis Nabi tu tak putus-putus sampai hari ni. Adakah hari ni orang baca tulisan Firaun? Tak ada kan? Tak ada tulisan Firaun pun maksudnya. Dah terputus lah. Sebenarnya mereka lah yang terputus. Tetapi apa yang kita bawa Islam tak terputus kan? Adakah orang yang berbangga nak mengasosiatkan diri dia dengan Al-Walid bin Al-Mughirah? Dulu bapak aku dulu kawan baik dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Tak ada orang nak bangga hari ni kan? Tapi hari ni semua orang nak menisbahkan diri mereka dengan Nabi SAW kan? Mereka bangga kalau pernah pergi Madinah, pernah berjumpa dengan Ahlul Bait. Sebab kita rasa kita nak bergabung ataupun mengikat diri kita dengan Nabi SAW. Nabi tak terputus-putus kan sampai hari ini. Limpah kurnia Allah kepada Nabi tidak terputus walaupun Nabi tidak ada anak lelaki ketika suatu masa dahulu. Sebab putus tak putus tu bukannya mengikut pandangan manusia kan. Kalau manusia punya cara fikir kata apa? Al-Abtar ni adalah miskin, tak ada anak lelaki, tak ada kabel, dibenci kan. Tetapi Islam kata terputus itu berlaku bila hilang keberkatan. Ataupun hadis Nabi nyebut terputuslah anak Adam itu bila 3 amal tu. Kan 3 amal tu tak ada maka terputus dia. Iaitu hadis Nabi kata idza mata ibn Adam inqatahu illa bi thalathahin. Bila mati seorang Adam itu maka terputuslah segala apa dia dengan dunia melainkan dengan 3 perkara kan. Sedekah jariyah sampai ada 2 lagi. Mak saja macam perlu saja sekarang. Okey. Sekejap Kira soalan yang ketiga ni yang terputus bukan Nabi lah, tapi yang terputus tu mereka yang berada di jalan bukan Islam kan, yang akhirnya dah terputus, yang dah habislah dia orang punya legasi dan mereka telah padam, kesan-kesan mereka telah padam kan. Tak ada lagi orang yang terus beramal dengan amal-amalan mereka tu, tetapi kesan-kesan yang Nabi bawa kekal sampai hari ni kan. Kesimpulan dia lah adalah benda kita ambil kat sini. Pertama adalah sentiasa menghitung nikmat Allah untuk muhasabah lah. Seperti mana Allah SWT menyuruh Nabi menyebut tentang Al-Kawthar, iaitu nikmat-nikmat yang banyak diberikan kepada Nabi. Sama juga lah di-apply untuk kita semua kan. Orang Islam banyak nikmat kan. Nikmat iman, nikmat Islam. Kita specifically banyak nikmat sebenarnya. Kalau kita sedar tak sedar kan. Kita ada keamanan, kita ada nikmat scholarship, laptop. Ada orang-orang di luar sana yang tak ada device untuk belajar secara PGPR kan. Tidak ada device untuk belajar secara online. Ada orang yang hilang rumah kan. 72,000 warga Palestin hilang tempat tinggal. Tak ada shelter. Tapi kita selamat. Kita boleh makan pagi ni, kita bangun, rumah kita besar, ada aircon mungkin, hilang sendiri. Banyak sangat nikmat kita bagi Allah bagi kita. Jadi kena sentiasa menghitung. Sepatutnya rasa takut kan. Sebab lagi banyak nikmat, lagi banyaklah persoalan-persoalan ataupun lagi banyaklah kena tanya nanti kan. Lagi banyaklah kita akan ditanya bila kita banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala. So mestilah mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan ubudiyah dan pengorbanan. Kan? Kalau sebelum ni kita rasa kita syukur dengan solat, syukur dengan tilawatul Quran, dia tak cukup sebenarnya. Sebab kita baru syukur dengan aspek ubudiyah. Itu memperbaiki kualiti dan kuantiti ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya syukur itu mesti dia juga diiringi dengan pengorbanan kan. Kena beri balik apa yang telah Allah bagi kita.
sumbangan masa ke kepada Islam, tenaga ke, buah fikiran ke, buah ringgit ke, modal bercakap ke kan. Ajak orang kenal Islam. Kalau kita ajak orang kenal Islam, mesti kena korbankan masa. Kena korbankan air liur bercakap, korbankan data internet sebagainya. Itu barulah dikatakan pengorbanan. Tapi kalau kita solat Quran itu hanyalah untuk kita sahaja kan. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan ikhlas, betul tadi. Mensyukuri nikmat Allah dengan ikhlas dan mesti amal, itu poin di Rabbika tu. Dan yang keempat adalah bekerja untuk Islam, mesti bekerja untuk Islam untuk pastikan rantai Islam tidak terputus. Iaitu melahirkan pewaris lah. Seperti mana Nabi SAW, walaupun dia mati anak ataupun tidak ada anak lelaki, tapi Nabi tak terputus. Sebab apa tak terputus? Sebab dia melahirkan sahabat-sahabat tu. Bukannya melahirkan dalam konteks dia beranak ke sahabat tu, tapi dia bina sahabat dan sahabat tu growing dan membina lebih ramai orang-orang yang faham Islam kan. Dengan itulah barulah keberkatan, limpah kurniaan kita tu tidak akan terputus. Dengan ajar kepada orang lain, bentuk kawan-kawan lain kan. Kumpul kawan-kawan, ajar mereka kan. Adik-adik kita ke, kita ada cousin-cousin yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang belum lagi tercemar, yang belum lagi sibuk dengan lain, kita kumpul mereka, kita wariskan kefahaman ni kepada mereka. Tidak perlu tunggu ada anak nak baru nak wariskan ni. Ramai para ulama besar tak kahwin pun, tapi mereka ni menjadi legasi kan, sebab tinggalkan banyak ilmu-ilmu di dalam dada murid-murid mereka. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mati pada usia 42 tahun. Ada kata 45 tahun. Tetapi sampai hari ini orang membaca kitab-kitab dia. Orang kenal dia kan. Dia disanjung tinggi. Padahal tak ada anak lelaki pun. Sebab ramai anak murid. Sibuk mengajar, sibuk mewariskan ilmu kan. Sebabnya dia tak sempat kahwin pun. Sampai tak tu. Contohnya apa? Yang tak kahwin. Ramai. Nanti ada satu kitab. Tajuk buku tu Al-Ulama Al-Uzzab. Nanti Nazmi cari buku tu Buku ini menghimpunkan barisan ulama-ulama yang popular yang membujang kerana sibuk menuntut ilmu, sibuk menuliskan ilmu, sibuk nak mewariskan ilmu pada orang ramai kan, sibuk nak menyumbang sampai tak fikir nak kahwin. Bukan nak suruh kita tak kahwin ni. Poin dia apa? Menggalak kita ni mewariskanlah apa yang kita faham ni kan, ilmu kita, pengalaman kita, kefahaman tu penting untuk diwariskan pada generasi yang berikutnya kan. Di tempat-tempat kita belajar, di rumah kita ke, kawan-kawan kita kan, kita kena wariskan supaya dia tidak terputus. Sampai para ulama sangat memahamilah benda ni, sampai mereka ni sibuk sampai tahap mereka membujang. Kalau dah bujang tak dapat melahirkan anak kan, tapi mereka tetap melahirkan ribuan anak murid yang mewarisi amal-amal mereka, yang mewarisi perjuangan-perjuangan mereka. Last kali kita tengok sedikit video lah, video seningan pada petang ini. Nak cerita tentang poin pewarisan ni kan. Bang, saya nak tanya satu benda. Baik, silakan. Macam kalau biasanya kan, macam jadi cikgu ni kan, diorang kan mendidik, diorang kan mengajar kan, mengajar subjek yang dia pelajari kan. Dan kalau dia mati, adakah dia punya saham adakah dia punya apa yang dia ajar tu akan dapat pahala masa dia sejam dia mati? Betul, dapat. Kata dia ajar matematik kan dekat anak murid dia. Sampai bila budak tu guna matematik tu, of course sampai bila kan, nak beli barang semuanya. Sampai itulah akan bermanfaat pada guru tu walaupun dia dah mati. Itu ajar ilmu macam so-called dunia lah kan, tapi matematik bukan ilmu dunia pun, dia ilmu yang berguna kan. Bayangkan kalau kita ajar orang baca Al-Fatihah, ajar orang tadabbur Quran, ajar orang tentang sirah Nabi, ajar orang untuk bina diri mereka menjadi orang berguna, subhanallah. Sebab itu career mengajar ni dia sangat bernilai dalam Islam. Murabbi tu kan. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Qala Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 179 ke 79. Ayat berapa? Tak ingat ayat 179 ke ayat 79. It's either 179 or 79. Tetapi Allah kata walakin kunu rabbaniyin bima kuntum. Dia mula ayat itu dengan
maka nari basyarin an yu'ti Allah kitab. Sebab itulah mengajar ni dia begitu berguna kan. Career yang bagus lah kalau kita nak ambil career yang mengajar orang. Tapi kalau kita ambil career engineering pun boleh juga nak ajar orang kan. Cuma dia mungkin sedikit limit lah berbanding orang yang betul-betul dalam bidang teaching tu. Contohnya kalau kita ambil engineering, kita mengajar orang apa? Balik kerja pergi ke universiti kan, kumpul student, ajar tentang Islam. Ataupun kita ambil bidang engineering tapi sama master ke sebagainya. So itulah kelebihan lah UAS bila orang tu dia mengajarkan ilmu pada orang lain lah. Ada satu juga kalau macam contohnya kalau kita ajar orang ni dia buat satu benda. Tapi benda tu tapi dia memang pada keburukan. Adakah orang tu yang akan kena pada, adakah dosa tu akan kena dekat dia ataupun yang pelajar tu yang kena? Contohnya apa? Kalau dia ajar benda buruk macam dia benda tu benda baik. Tapi dia buat benda tu benda salah. Okey. Faham? Maknanya contoh dia ajar mengira tapi dia guna ilmu gila tu untuk tipu orang, contoh kan. Cikgu tu akan dapat pahala mengajar tu. Tapi perbuatan budak tu dia tanggung dia sendiri. Apa dia buat tu? Quran sebut wala taziru waziratan wizra ukhra. Banyak ayat tu sebut kan. Seorang itu tidak akan menanggung beban yang dibuat oleh orang lain lah. Kita akan buat apa yang kita niatkan. Kita nak niatkan ajar benda baik kan. Tapi bila orang tu ambil dan salah guna, itu dia sendiri dengan Allah Ta'ala lah. Tak ada masalah guys. So best lah jadi orang yang mengajar ni kan. Hopefully apa yang kita belajar kat sini semua orang sebar-sebarkan lah supaya dapatlah saham dekat orang yang mengajar tu. Kita tengok video sikit penutup lah kot. Kalau kita ajak orang buat dosa, kita akan dapat azab ajak satu. Dan kalau dosa dia buat tu circulate, kita dapat jugalah saham dia. Sebab dia punca bagi kita kan. Siapa punca tu? Sebab tu setengah-setengah ulama menyatakan setiap kali orang berbunuh, kesan ataupun azab bunuh tu ataupun dosa bunuh tu kena dekat anak Nabi Adam yang first tu. Sebab dia yang mulakan sunnah membunuh orang. Faham ke? Tapi itu pandangan ulama bukannya hadis ataupun apalah. Contohlah kan kita dekat sing tu kan. Jual dadah. Kan sangatlah kan. Akramilah bawa ganja kan. Masuk ganja bagi kawan-kawan. Lepas tu dah kawan-kawan masuk ganja, bestnya. Bagi kat kawan A, kawan A bagi kat C bagi D. Sebab dia start kat akrami ni dapat semua. Sebab tu hadis sebut kan, man sanna fi Islam falahu azra wa azra ma amil bihi. Tapi dia ada hadis sambungan dia. Barang siapa yang memperkenalkan benda yang buruk pun sama jugalah. Dia akan dapat. Contohnya apa? Kita ada VCD yang lucah ke kan, orang sebar. Apa lagi? Kita buatlah benda-benda yang buruk kan. So dia pun dah sebar. Itulah. Wallahu a'lam. Kita naik video kan tadi kan? Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh, sekejap. Dengar tak? Dengar. Baik. والله العظيم فخورة جدا الحمد لله لأنه هذا شيء احنا ربنا أكرمنا فيه Sering terampok. وربنا هذا قدر إنه ربنا كتب علينا هذا الابتلاء فلازم كل أم تربي أولاد. Sudah? Tak nampak?
Video tak keluar. Tak keluar. Sekejap. Tapi dengar point, dengar. Dengar. Menarik kan? Mungkin Israel kot. Sabotaj. Sekejap Apa nak buat Sekarang okey nampak Nampak. والله العظيم فخورة جدا الحمد لله لأنه هذا شيء احنا ربنا أكرمنا فيه، احنا أهل الرباط وربنا هذا قدرنا وربنا كتب علينا هذا الكلام. احنا لازم كل ام تربي اولادها من الصغر تربيه اسلاميه. احنا ارض الرباط ارض مغتصبه، الاقصى والحي بده يتحرر، الدول اللي بتتهدم هذول الشباب اللي بتروح بتتعوض الشباب الحمد لله بتعوضوا ما خسرناهمش جنات النعيم الحمد لله. انا الحمد لله هي يعني ايام وداعة محمود قلت قطعه من ايام هذا رجالنا قبري، وكمان قطعه راحت كمان من قبل بالخارج، هاي 3 قطع راحوا منهم ما في شيء الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. لما تتهدم الدور يا خالتي الدور تتعوض تنبنى، اقصار ما بيتعوضش. بصر صلى الله عليه وسلم بصر الرسول بني ادم عليه السلام ما بيتعوضش اقصانا. فدا الاقصى سبيل الله الحمد لله رب العالمين. كلنا ميتين يا خالتي، كل من عليها فان. طب ما احنا ليش ما نموت في الشهاده؟ ليه ما تكون شهاده بسبيل الله؟ ليه ما تكون جنات عرض السماوات واحنا نطول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا مصطفى لمحزون، لكن الحمد لله طلبها المرء وبساها الحمد لله. بس مشكلتي أنا سبقني هناك حبيبتي رب أولاد الأربعة بأمر الله على طريق الجهاد إن شاء الله فداء الأقصى وفداء الله عز وجل. رضينا عنك يا رب فارض عنا، اللهم خذ من دمائنا وأموالنا حتى ترضى. Okay lah. So dia ada kaitan sikit kan. Maksudnya macam diorang ni begitu memahami, mempersiapkan tak pewaris-pewaris untuk mewariskan lah perjuangan di Palestin tu. Sebab makcik tu dia dah mati dah seorang anak dia. Lepas tu dia ready nak bagi lagi kan. Sebab dia tahu benda tu akan jadi pahala yang betul sama dia lah pada dia yang membina anak dia tu. Sama juga dengan kakak tu. Suami dia mati, dia kata ada 4 orang yang anak dia akan bina betul-betul. Sebab dia akan beri manfaat kepada dia juga kan, berterusan. So di Palestin mereka sentiasa melahirkan waris-pewaris. Walaupun dah ramai dah terbunuh, tapi sentiasa ada orang yang akan datang kemudian kesambung-sambung. Sebab dia faham mereka ni ada pemikiran kena mewariskan kefahaman itu pada generasi yang berikutnya. Kalau dia stop mewariskan tu, maka berhentilah orang-orang yang akan memperjuangkan Al-Aqsa tu kan. Sama cerita dia kan, kalau kita berakhir kat sini, habis kat sini lah. Tapi kalau kita sebarkan sampai kepada generasi berikutnya dan berikutnya, insyaAllah lah kan, dia akan pergi lama lah. Dan kita akan dapat saham bagi orang-orang berikutnya yang buat kerja kan. Sebab kita orang yang kalau tak memulakan pun, tapi orang yang berada di dalam rantaian-rantaian tu. Contoh Baim dekat Intek, so nanti dia set up dekat Intek tu pula, kembangkan dekat Shah Alam. So nanti dia pergi mana, kalau orang-orang yang ditinggalkan tu bekerja, dia akan dapat kan ganjaran tu kan. Nazmi dengan Irfan dengan dengan Akrami dengan Ammar bekerja di Using kan, dan sampailah sebar kefahaman ke batch berikutnya. Nanti kita dah gerak pun, tapi bila orang terus menyebarkan kebaikan-kebaikan kita pernah rintis tu, yang kita dapat lah, insyaAllah. So Nabi SAW ni dia tidaklah abtar walaupun tidak ada anak lelaki, kerana apa yang Nabi telah mulakan tu telah disambut oleh para sahabat, disambut oleh generasi tabi'in sehingga hari ini. Kalau mereka ini tidak ada pemikiran nak sampaikan ataupun mewariskan benda tu,
dia mesti akan putus sambung. Dia akan putus dan hilang. Tetapi tak kan, sebab Nabi memberikan kita itu caranya. Mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Wallahu a'lam. Itu ikut sedikit daripada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang terputus tu bukannya Nabi, tapi mereka lah yang terputus. Mana kita? Habislah Quran hari ni. Kita open lah kalau ada soalan tanya ke. Petang ni saya nak tahu sikit kan. Kalau kat chat soalan tadi ke? Soalan adik ni. Itulah sebab kalau kita baca dia lah untuk orang Islam kan. Palestin tu. Tapi sekarang tu orang Islam tu lah orang Islam sekarang lah yang tunduk kepada Allah Ta'ala kan. Tapi of course dia orang punya hujah macam tu. Susah nak hujah sebab dua kefahaman yang beza, dua sumber rujukan yang beza kan. Sebenarnya siapa yang binakan tapak Al-Aqsa? Nabi Adam kan. Kalau tengok video tadi dia kata berbana Adam telah mendidik Nabi Adam. Tapi faham je concern adik tu macam kita nak justify mereka kan. Sebab Quran kata dia dah untuk kita, untuk Nabi Muhammad SAW, untuk umat Nabi Muhammad. Dia orang lah kena ikut Nabi terakhir ni. Sebab dalam kitab-kitab mereka pun acknowledge kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi mereka yang nafikan. Sukarlah nak berhujah tu. Nanti kita tanya orang yang lebih ahli lah dalam isu ni sebab dia ada kaitan dengan interfaith, comparative religion ni, interfaith lah. So tak ada dapat jawapan yang ni, yang tuntas nak memberi secara logik hujah tu. Maaf adik contoh jawapan macam tu lah. Apa pendapat abang dan semua Quran Israel pakai sihir? Maksudnya apa tu? Sana tu lah kami. Maksudnya hantar sihir atau jin yang bawa ni. Ada viral video dekat Indonesia, dia kata dia hantar bom ke Israel. Ada Datuk Bomo ni Indonesia kan. Tapi tak tahulah sejauh mana benda tu berlaku kan. Tak tahulah macam tak pernah pula ada benda ni. Ada ke orang boleh sihir Israel tu? Soalnya ada ke? Sebab sihir ni dia kerja jin kan. Dan jin yang jahat tu mesti dia memihak pada Israel kot. So itulah. Cuma betul kata Baim juga, betul matlamat tak ada cara. Tetapi memang secara sunnatullah ni kan. Secara hukum alamnya memang akan ada orang yang buat kerosakan dan Allah akan adakan juga hamba-hamba yang akan mempertahankan kebaikan tu. Maknanya dia tak ada cara lain, mesti orang jugalah pergi melawan orang tu. Cuba tengok banyak Quran disebut tentang dia panggil sunnah at-tadafu. Sunnah at-tadafu. At-tadafu ni apa ya? Cuba cari Quran, dia ada ayat Quran. Walaula daf'ullah. Dalam Quran ada macam 4 lah sebut tentang benda ni kan. Antaranya surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah, cuba tengok ayat 251 kan. Itu pada ayat yang hujung tu dia kata walaula daf'ullah an-nasu ba'dhum bi ba'din lafasatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Itu dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia dengan setengah yang lain yang secara rosak yang sedang bumi ini, akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada segala alam. Jumpa tak? 251 Al-Baqarah 251.
Dan ayat-ayat ni baik lagi dalam tempat-tempat lain jugalah kalau cari nanti kan. Itu kita panggil sunnah at-tadafu'. Ia juga merupakan satu daripada sunnatullah. Satu ketetapan Allah Ta'ala. Mana cara Allah nak govern dunia ni, mesti akan ada orang buat jahat dan dia akan ada orang yang kalangan orang baik mempertahankan kebaikan tu dan menolak kejahatan tu. Maknanya orang jahat tu mesti akan dilawan oleh orang yang baik. Tidak boleh kita hantar kucing ke, mesti orang bertempur orang kan. Sebab dan ni ialah peluang dah untuk orang-orang baik mencari peluang-peluang syahid dan mencari peluang-peluang untuk beramal, menolak kejahatan tu. Boleh ikut sedikit komen pada soalan kami. Guna sihir tu tak pastilah. Sebab macam ada ke sihir yang boleh lawan surat itu. Kalau ada menarik juga kan. Macam ni. Okay lah, tu ikut untuk petani Jazakumullah semua sudi join pada petani.